Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahmati Allah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita taufik serta hidayah dapat sama-sama kita berhimpun pada malam yang masih lagi dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan majlis kita ini kita dapat hadiri secara istiqamah dan mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Dan segala puji bagi Allah jugalah yang menyebabkan kita boleh berada pada Baitul Salam ini pada malam ini. Dan Alhamdulillah kita telah pun melepasi bulan Ramadan dan kita sekarang ini berada pada bulan Syawal. Jadi pastinya peringatan itu perlu diberikan daripada semasa ke semasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sering kali kita baca, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntunglah ataupun telah beruntunglah orang yang qad aflaha man zakkaha, telah pun menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi ini merupakan salah satu daripada banyak siri kuliah di Baitul Salam ini yang fokusnya adalah untuk penyucian jiwa. Dan Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan bermula pada dosa besar yang ketujuh. Telah pun kita sebut sedikit sebanyak berkenaan dengan mukadimah tajuk bagi dosa besar yang ketujuh, iaitu riba. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, manusia melakukan dosa ini tidak sama di antara satu dengan yang lain. Manusia melakukan dosa, jazakallahu khair, melakukan dosa daripada seorang kepada seorang lain tidak sama. Okey. Kalau kita boleh pecahkan kategori manusia yang buat dosa itu adalah 3 golongan. Golongan yang pertama adalah dia melakukan dosa disebabkan kejahilan dirinya. Satu orang melakukan dosa disebabkan kejahilan dirinya. Dan kejahilan diri ini pula pecah kepada 2 bahagian. Ada orang melakukan dosa kerana dia memang tidak tahu disebabkan ilmu tersebut tidak sampai kepada dia. Dan ada pula orang melakukan dosa disebabkan kejahilan kerana adanya unsur syubhat. Dia tidak dapat membezakan di antara perkara yang benar ataupun yang salah. Contoh macam konteks kita ni, makan riba. Kadang-kadang kita, masa kecil kita di kampung, ada orang minta gula ataupun pinjam gula dekat rumah kita. Pinjam gula dekat rumah kita, dia kata nanti aku bayar semula 2 kilo. Dia kata saya pinjam gula 1 kilo dekat awak, nanti saya pulang semula 2 kilo. Dia tak tahu bahawa benda tersebut sebenarnya adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang melakukan dosa disebabkan bukan dia tidak tahu perkara tersebut adalah dosa, tetapi dia melakukan dosa kerana dia tenggelam dengan syahwat dirinya. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihim ba'dillahi afala tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Laqad adallahu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan di atas ilmu yang Allah Taala tahu, dia sepatutnya disesatkan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, lantas disebabkan dia itu menuruti hawa nafsunya,
maka Allah Ta'ala tutup pendengaran serta hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah juga tutup akan penglihatannya daripada melihat perkara yang benar sebagai benar. Faman yahdihim ba'dillahi afala tadhakkarun, dan siapakah yang akan memberikan dia hidayah? Apakah kamu semua tidak beringat? Jadi ada orang melakukan dosa disebabkan syahwat. Bukan dia tak tahu, dia tahu benda tersebut, tapi dia tenggelam disebabkan syahwat. Dia tidak menuruti perkara yang dia inginkan. Lalu dia tetap berbuat kesalahan walaupun dia tahu benda tersebut salah. Manakala golongan ketiga pula, ini yang paling teruk sekali. Dia ada dua-dua sekali. Okay? Dia ada dua-dua sekali. Maksudnya dia jahil dan dia tak mau belajar, dalam masa yang sama dia menuruti hawa nafsunya. Ini lagilah terbenam sebenam-benamnya. Baik, makan riba merupakan dosa yang ketujuh yang disebutkan dalam kitab karangan ataupun susunan Al-Imam Az-Zahabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang riba ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Seringkali Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, dan seringkali bila Allah Subhanahu wa taala ingin melarang sesuatu ataupun minta manusia ini melakukan sesuatu, Allah Taala akan mula dengan perkataan ittaqullah. Hendaklah kamu semua takut kepada Allah Taala. Setelah Allah Taala seru orang beriman dan Allah Taala berikan peringatan wahai orang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, barulah Allah Taala kata apa? Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa daripada riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu ini orang-orang yang benar-benar beriman. Riba seperti mana yang kita sebutkan pada sesi sebelum Ramadan, dapat dipecahkan kepada dua bahagian. Sebabkan transaksi kita ini, jadi secara garis besarnya, transaksi kita dalam bab duit juga dalam bab riba ini pecah kepada dua. Satu, riba al-buyu', riba yang berlaku kerana adanya jual beli. Dan manusia ini dalam dunia juga tak terlepas sedikit sebanyak akan berhutang. Maka riba juga boleh berlaku dalam bab hutang. Jadi riba dalam muamalat manusia ini ada jual beli dan juga hutang. Maka riba boleh berlaku dalam dua kategori ini, jual beli dan juga hutang. Dalam bab jual beli, dia juga pecah kepada dua. Satu kita sebut sebagai riba al-fadl, dan satu lagi kita sebut sebagai riba an-nasi'ah. Riba al-fadl adalah riba yang berlaku kerana perbezaan timbangan untuk barang yang sama. Kita jual kurma lah contohnya. Kurma apa yang mahal? Ajwa. Dengan juga kurma yang kurang mahal sikit daripada ajwa, sukari. Boleh tak kita kata kurma saya ni mahal, saya jual ajwa, maka kalau awak nak tukar dengan saya 1,5 kilo sukari bersamaan dengan 1 kilo ajwa? Jawapannya adalah tak boleh. Sebab asalkan benda tersebut benda yang sama, maka dia kena timbangannya juga sama. Jadi itu kita sebut al-fadl, lebihan. Tak boleh. Jadi macam mana kalau kita nak tukar? Ataupun macam mana kalau kita terasa nak makan sukari, hari-hari makan ajwa, macam mana nak buat? Dia ada dua. Sama ada tukar sama kilo ataupun tukar dalam bentuk duit. Barulah kita beli. Betul. Itu masuk kategori yang kedua. Satu, riba berlaku kerana perbezaan timbangan untuk barang yang sama. Tak kisahlah emas itu ke emas ini, yang penting emas, timbangan mesti sama. Kalau tak puas hati, tukar kepada dalam bentuk mata wang, baru beli. Yang kedua, kita ada riba al-buyu' dalam transaksi jual beli. Kita sebut sebagai an-nasi'ah. Kita sebut sebagai an-nasi'ah. An-nasi'ah ini adalah
disebabkan berlakunya penangguhan dalam bab penyerahan. Berlakunya penangguhan dalam bab penyerahan. Barang ribawi. Apa contohnya? Emas, perak, duit. Dia kata saya beli emas. Baik, saya jual, dia terima. Nanti saya post. Apakah benda tersebut tidak berlaku takabut? Jawapannya adalah ya. Tidak berlaku takabut. Takabut maksudnya kita pegang. Dalam satu majlis, saya jual, saya beli, maka benda tersebut, duit nilai itu dah sampai kepada si penjual dan barang itu telah pun sampai kepada si pembeli. Itu maksudnya takabut dalam satu majlis. Kalau berlaku penangguhan, maka adanya riba. Jadi macam mana solusinya kalau nak beli ataupun jual emas online? Kita ada wakil. Kita kena akad, kata saya emas ini saya punya, saya wakilkan awak sebagai penyimpan sampailah emas ini sampai kepada saya. Maka itu tak mengapa. Kita beritahu, saya wakilkan, saya simpan dulu emas ni kepada awak. Emas ni saya dah jual ke awak, saya dah terima, tapi saya wakilkan awak untuk terima emas ni dulu ataupun simpan sampailah awak hantar ke saya dan saya terima. Ada wakil. Kalau online maksudnya kita beritahu lah. Itu tak membabitkan riba. Sebab ada item ribawi. Item ribawi ni kita akan masuk nanti belakang. Ada yang kata setiap benda yang boleh ditimbang ataupun benda yang boleh dimakan, dia adalah riba, item ribawi. Juga yang membabitkan nilai mata wang. Contoh, emas dan juga perak. Item ribawi tak, dia kena takabut, berlaku takabut. Maksud item yang bernilai mata wang kan? Kalau iPhone tak bernilai mata wang, kadang-kadang harga dia sama dengan barang emas juga. Tak, dia tetap barang. Maksudnya dalam bahasa Arab kita sebut sebagai umlah. Macam mana dia classify benda? Maksudnya kita jadikan benda tersebut sebagai bayaran untuk kita memperolehi barang. Diamond. Apakah diamond itu dianggap sebagai mata wang? Tak, dia tak dianggap sebagai mata wang. Jam Rolex yang harganya sebiji rumah. Apakah orang berdagang menggunakan Rolex? Jawapannya adalah tidak. Pajak boleh. Tapi dia tidak bernilai sebagai mata wang, maksudnya kita dagangkan dia untuk kita tukar barang. Yang bernilai mata wang ni maksudnya negara yang trade benda tu dia ada nilai mata wang macam emas tak? Macam emas dan juga duit kita tu. Duit kita, mata wang kita tu, dia nilai mata wang. Dia mesti berlaku takabut. Kalau kita pergi money changer, saya tukar, dia kata nanti awak ambil minggu depan. Tak boleh. Saya nak duit saya sekarang. Kalau kita beli RM50 tapi dia ada nombor siri yang cantik, jadi nilai yang kita setuju dengan orang tu, Maka pada ketika itu duit itu tidak menjadi duit tetapi dia menjadi item. Contoh macam duit lama, benda tersebut tidak lagi menjadi duit tetapi dia menjadi barang koleksi. Maksudnya barang bukan tak dipakai dah duit tu. Tapi apa jadi apa? Jadi apa kita panggil artefak ke bukan? Barang koleksi. Tapi kalau duit tersebut masih lagi menjadi apa? Dagangan. Kata saya nak, kalau awak nak beli duit saya ni, duit RM50 yang terkini tapi dia punya nombor tu cantik. Tak boleh. Kena sama. RM50 tu sama je nilai dia tu, RM50. Dia kata kalau saya nak tukar dengan awak RM50 saya ni, awak kena bayar RM52. Tak boleh. Tapi kalau dia jadi item yang dah tak menjadi, maksudnya fungsi dia sebagai mata wang tu dah tak ada, dan orang beli sebabkan nilai estetika pada benda tersebut, maka boleh. itu kalau mata wang lama, contohlah RM5 lama dah tak pakai dah. Betul. Tapi contohlah bank negara baru keluar, katalah dia keluar esok mata wang RM35 pula ke
lima yang awal ni dia buatkan nama siri yang special untuk collector. Jadi yang tu macam mana? Sebab mata wang tu masih boleh dipakai sebenarnya. Kalau terdesak boleh pakai. Tak ada. Bank negara memang takkan keluar macam tu. Bukan collector ada dapat juga. Saya tak pasti, tapi kalau bank negara memang betul-betul ada penilaian syariah, dia tak akan jual yang apa, maksudnya khilaf apa, nilai dia sebenar. RM50 adalah RM50. Dia tak kisahlah nombor siri tu cantik tak cantik. Tapi kalau nak tukar, memang kena RM50. Dia tak boleh RM52, RM55, tak ada. Dia gitu. Macam mana? Itu cerita lain sebab dia tukar dengan nilai yang berbeza, tempat negara yang berbeza. Itu lain. Boleh faham eh? Maksudnya sama benda tu dipakai dan masih lagi berfungsi. Dia bukan jadi item yang tak berfungsi sebagai duit, maka ya. Jadi kalau kita tukar, money changer tu lain. Kita nak sebut apa, forex foreign exchange. Itu charge lain, itu cerita lain. Tapi maksudnya benda tersebut kalaulah sama RM50 dengan RM50, maka tak boleh berbeza nilai. Baik, itu al-buyu', transaksi. Kemudian kita ada ad-duyun. Ad-duyun, hutang. Kita ada al-qard. Riba yang berlaku dekat al-qard. Ini mudahlah. Maksudnya kalau saya pinjam RM50, awak bayar RM100. Benda tersebut tak boleh. Kemudian kita ada riba al-jahiliyah. Sebagai menyebutkan riba al-jahiliyah, di mana kalau awak bayar dalam masa yang sama, dalam masa yang ditetapkan, maka tidak ada charge tambahan. Tapi kalau awak bayar lambat, maka ada charge tambahan. Riba al-jahiliyah. Kita sebutkan dulu, kalau orang pinjam buku, apakah itu sebagai riba? Jawapannya adalah tidak. Itu adalah denda. Skim pinjaman buku teks, ya, itu adalah denda. Kita tak berdagang dengan sekolah. Dia bagi kita pinjam, dia nak disiplin, denda tak. Kredit kad tu macam mana dia punya ni, fungsi dia? Betul. Itu jahiliyah. Lambat itu, charge lambat itu adalah betul. Dia akad dia tu berbeza. Kalau kita kan buat pinjaman peribadi, kalau dulu Indonesia dia open dua kan, tawaruk dengan baik rina. Kalau sekarang ni banyak tawaruk, betul tak? Kita ada bai'us salam dan juga kita ada bai' bithaman ajil. Kalau kita beli rumah, kita dapat barang dahulu, tapi dia punya nilai kita bayar tu bertangguh. Itu maksudnya baik bithaman, jual beli dengan harga tertangguh. Barang dapat dahulu, thaman nilainya tu kita bayar sikit-sikit. Kita ada baik bithaman ajil. Baik inah, ini ada sebahagian yang tak setuju, tapi cara klasiknya adalah dia menukarkan sesuatu benda dan benda tersebut dijadikan hutang. Dapat faham eh? Faham? Pernah dengar tak baik inah? Itu saya tak pasti, kena tanya pengamal ni lah, pengamal bank. Faham? Boleh faham baik inah? Kalau yang student ekonomi faham lah. Kita faham baik inah. Baik, katalah saya jual, katalah nak dapat Islam nak dapat duit lebih. Maka Islam pun jual dia punya jam. Dia jual dengan saya RM50. Okey. Tapi dengan syarat dia beli balik dengan saya bagi dia RM50, tapi dengan syarat dia kena beli dengan saya RM100. Bila dia jual jam tu kat saya, dia akan dapat duit RM50. Jadi saya punya untung macam mana? Takkan dia nak bagi RM50. Dia kena beli semula jam tu dengan saya RM100. Maka saya untung RM50. Apa yang berlaku dekat bank
aset tu sendiri tak ada. Kita main-main lah. Okey, baik, saya jual dengan Abu Muaz. Ini 1 juta, gelas ni 1 juta. Lepas tu nanti Abu Muaz beli balik dengan saya 2 juta. Untung tak saya? Untung tak? Itu adalah benda yang klasik. Jadi dia macam seolah ada benda yang kita dagangkan untuk, dia ingat tak tadi Al-Qard tu? Yang awak pinjam 100 tapi awak bayar 200. Tapi ini dia nak buat helah, dia jadikan something untuk dapat keuntungan. Itu kita sebut sebagai bai' inah. Kalau beli rumah tu, maksudnya bank akan beli dulu. Ini transaksi yang basic lah. Bank akan beli dulu. Mana yang awak nak? Saya nak rumah dekat Damansara contohnya. Bank akan beli dulu. Maka bank akan, katalah bank beli 1 juta. Awak nak rumah ni kan? Baik, tak apa, kami beli dulu. Awak beli dengan kami dengan harga 1.5 juta. Itu yang klasik punya lah. Sekarang ni dia ada produk-produk yang mungkin kena tanya, kena panggil orang bank, dia boleh cerita. Kalau di kebanyakan nasabah sahabat di Indonesia, kebanyakan dia tak terima bila kita sebut berkenaan pinjaman-pinjaman Islam yang ditawarkan oleh bank-bank Islam kita. Walaupun benda ni kita nyatakan juga dah disahkan oleh penasihat syariah yang Betul. juga ahli sunnah lah. Bukan setakat Malaysia kan, benda ni antarabangsa memakai juga kan. Jadi seolah-olah dia menolak benda ni sebab apa ni? Menunjuk benda juga. Wallahu a'lam, mungkin mereka itu termasuk dalam golongan yang tanattu', maksudnya mutasyaddid, yang mereka kata, oh ini riba ni tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ada pada ayat kat bawah tu, kita sambung. Riba tidak sama dengan jual beli. Syekh bin Uthaymin ada ulas dekat belakang, nanti kita akan pergi insyaAllah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا, orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan lafaz ya'kulun. Tetapi ya'kulun kat sini para ulama tafsir menyebutkan ya'kulun bermaksud bermuamalah. Okay, orang yang bermuamalah dengan riba. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebutkan ya'kulun instead of perkataan yu'amilun, mereka yang bermuamalah. Muamalah itu maksudnya melakukan transaksi kewangan dengan riba. Allah tak guna perkataan yu'amilun, mereka itu bermuamalah dengan riba. Kerana asalnya harta itu tujuannya apa? Satu aja, tujuannya untuk dimakan. Jadi Allah Ta'ala sebut kat situ alladzina ya'kuluna riba, iaitu orang yang bermuamalah. Okey. Kenapa ya'kulun kita sebutkan tadi? Kerana hasil harta itu biasanya orang makan. Orang yang bermuamalah dengan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Ini adalah dosa awal yang ini adalah azab awal yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang makan riba, orang yang bermuamalah dengan riba. Apa dia? La yaqumun, mereka itu tidak akan berdiri tegak. Para ulama tafsir ketika mensyarahkan ataupun mentafsirkan ayat Quran ini, berdiri itu macam mana berdirinya tu? Berdiri ini adalah ketika mana mereka itu dibangkitkan. Di akhirat kelak, kan semua orang akan bangkit berdiri gitu. Kita akan kenal orang yang tidak boleh bangkit dalam keadaan elok, bahawa dia itu adalah pemakan riba. Kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dalam keadaan seperti orang gila kerasukan syaitan. Perkataan al-mas dalam ayat ini bermaksud al-junun, gila. Apa faedah lain dalam ayat ini?
iaitu kita mengisbatkan manusia boleh berlaku kegilaan disebabkan kerasukan syaitan. Allah Ta'ala sebut kat sini, illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Walaupun situasi ini para ulama tafsir bagi tahu berlaku ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, tapi dalam masa yang sama kita boleh faham bahawa ayat ini mengisyaratkan boleh berlakunya kat dalam dunia ini orang kerasukan syaitan, orang gila kerana kerasukan syaitan. Okay? Jadi benda tersebut ada. Kita di antara pertengahan. Tidaklah kata semua benda sikit-sikit syaitan, kembung perut, ini dibuat orang lah ni. Padahal kena kanser perut. Ataupun kena kanser apa baikkan perut ni. Apa sajalah. Sikit-sikit syaitan. Ataupun dengan orang yang tak percaya langsung. Kita mana ada ini mesti ada sakit. Kita berada di pertengahan. Kita kata benda tersebut boleh berlaku, tapi bukanlah semua disebabkan syaitan. Sampai ada orang mencuri, dia kata, kenapa awak mencuri? Ini sebab saya kerasukan syaitan. Ada orang berzina, dia kata, sebab saya ni kerasukan syaitan. Ini kes real. Okay, saya pernah jumpa. Ini bukan, ni malas nak cerita lah. Memang ada. Sampai saya datang jumpa, dipanggil menjadi saksi. Dipanggil orang tu, kenapa awak buat macam ini? Dia kata, sebab saya, masa saya buat tu, dia kerasukan syaitan gitu. Zina. Ialah mungkin dia kerasukan syaitan. Ya mungkin syaitannya datang itu membisikkan ke dalam helmet ni. Ya, itulah maksudnya syaitan. Kadang-kadang orang salahkan syaitan zina, salahkan syaitan mencuri, salahkan syaitan. Betul, syaitan menghasut, tapi akhirnya manusia itu memilih untuk menerima hasutan tersebut. Dzalika bi annahum qalu. Baik, orang ini kenapa dia sampai tak boleh berdiri tegak pada hari kiamat? Selain dia itu makan riba, dia juga menghalalkan benda yang taklah haram ataupun mengharamkan benda yang Allah Ta'ala halalkan. Dzalika bi annahum qalu. Yang demikian itu mereka itu sebut apa? Innamal bai'u mithlu riba. Dia kata sama je. Ada tak kita dengar macam ini? Dia kata sama je, riba dengan tak riba ni sama. Riba dengan tak riba ni sama. Bank Islam ambil keuntungan dia berdasarkan apa? Dia kira keuntungan tu nak apa katalah beli kereta, peratus keuntungan dia tu dia ambil macam mana? Apakah ada beza dengan bank konvensional? Katalah kereta kan. Kalau kita pergi ke bank konvensional, berapa kereta kalau kita beli? Katalah laju ni. Katalah 2.7% bank konvensional. Apakah bank Islam ambil dengan kadar yang sama ataupun kurang? Dia mesti ambil benda yang sama 2.7%. Kenapa? Bukan, ini seuzon sangat. Kenapa sama? Sebab kalau dia beri lebih, orang yang mungkin tak ada iman ataupun kurang iman sikit, akan pergi ke bank konvensional. Tapi kalau dia bagi murah, dia akan jadi tak kompeten dan menyebabkan bank dia rugi. Jadi ada sebahagian yang kedengaran dia kata Islamik tak Islamik ini sama. Tak. Bezanya itu adalah berlaku pada akad. Berlaku pada akad. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan al-bai' jual beli, wa harrama ar-riba dan mengharamkan riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Dan siapa yang telah datang kepadanya peringatan daripada Tuhannya, maka hendaklah dia berhenti. Maka hendaklah dia berhenti daripada terlibat dengan urusan ataupun transaksi yang melibatkan riba. Dan Allah Ta'ala sebut kat sini, فَلَهُ مَا سَلَفَ. Dan baginya yang telah pun lepas. Wa amruhu ilallah, dan urusannya itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali semula untuk mengamalkan ataupun terlibat dengan transaksi riba, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah sahib ataupun penduduk neraka Jahannam.
hum fiha khalidun, dan di dalamnya mereka itu kekal. Baik, muka surat 80. Ayat ini merupakan ancaman yang sangat menakutkan, iaitu dengan ancaman akan kekal di dalam neraka untuk orang yang masih berurusan dengan riba. Padahal telah diperingatkan. Ini yang kita sebutkan tadi. Pendosa itu ada 3 kategori. Ada yang jahil. Dia mungkin buat benda tersebut kerana tak tahu. Telah pun diberikan peringatan. Kalau dia enggan, maka dia akan masuk kepada kategori pendosa yang kedua, iaitu tahu tapi dia kalah dengan syahwat dia, masih lagi nak mengambil perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian Nabi SAW pada muka surat 80 ini, hadis yang sering kali kita baca semenjak daripada dosa yang pertama, sebab Nabi kata ini merupakan al-mubiqat, yang membinasakan. Dalam Islam memang satu perbuatan akan dibalas berganda. Ada yang dibalas 10, ada yang dibalas berlipat kali ganda. Tapi jangan dilupa, dalam Islam juga ada dosa yang menghapuskan pahala yang berlipat kali ganda. Itu sebab Nabi SAW kata, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah daripada 7 yang membinasakan. Qalu wama hunna ya Rasulullah, apakah itu wahai Rasul? Qal asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, mengamalkan sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, yang berikutnya adalah membunuh nyawa ataupun jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Ada jiwa yang boleh dibunuh. Contohnya untuk qisas. Contohnya apa lagi yang boleh dibunuh? Selain daripada kisah-kisah je lah kan, yang boleh dibunuh. Wa aklur riba, dan juga makan riba. Wa aklu malil yatim, dan makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, ini mungkin tidak kita sebutkan sebelum ini, ataupun tidak, masih lagi tak masuk dalam dosa yang sebelum ini kita nyatakan. Wa tawalli yaumaz zahaf ini maksudnya berpaling daripada hari peperangan. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang beriman baik-baik berzina. Kemudian Nabi SAW bersabda, la'anallahu akilar riba wa mu'kilah, Allah melaknat orang yang memakan riba, wa mu'kilahu, dan orang yang memberikan riba. Kemudian pada hadis yang di bawah itu, ini lebih komprehensif. Akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dhalika mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Pemakan riba, wa mukiluhu, orang yang memberikan riba, wa katibuhu, dan orang yang menulis riba. Itu sebab siapa yang terlibat dalam transaksi riba di bank-bank, maka sebahagian ataupun hampir kesemualah asatidzah kita menasihatkan untuk menjauhi daripada pekerjaan tersebut. Apa lagi dosa yang menyebabkan dia punya orang yang terlibat semua sekali itu dilaknat selain daripada riba? Dosa apa yang walaupun dia tidak terbabit secara langsung, dia orang yang sipi-sipi, tapi dia juga terkena laknat. Di antaranya adalah arak. Lagi rasuah. Kalau kita lihat, apa persamaan di antara riba, khamar dan juga rasuah ni? Salah satu bentuk rasuah ada bukan contoh lah. Contoh macam kita, contoh senang lah, macam anak businessman, anak jual buku. Tiba nak LHDN punya nak submit, e-filing kan. Ada orang kata boleh lah kau bagi aku buku kosong, nanti aku tulislah apa-apa kitab supaya aku lepas untuk dapat income tax. Adakah perbuatan dia tu mungkin menipu lah. Menipu buat contoh yang dia tak beli, dan anak bagi risik kosong kira rasuah tak sebahat. Dia bukanlah rasuah. Rasuah ni maksudnya kita buat kebaikan ataupun kita berikan sesuatu
yang memberikan manfaat semula kepada kita, yang bukan pada haknya. Tapi itu rekaan dah tak melakukan lah. Tapi kalau dia buat benda tersebut adalah haram, tak boleh. Ini tak boleh. Apa persamaannya arak, rasuah dan juga riba ni? Sedangkan mencuri pun tak macam tu. Persamaannya satu. Apa dia? Dia punya impak sangat besar kepada masyarakat. Impak dia sangat besar kepada masyarakat. Arak contohnya. Dia akan menyebabkan kerosakan masyarakat tersebut. Rasuah juga adalah riba. Jadi persamaan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang terlibat dalam satu dosa ni, walaupun dia bukanlah pelakunya secara langsung ataupun secara terus, kerana impaknya dekat masyarakat sangat besar. Arak, rasuah dan juga riba. Kemudian persoalan yang berikutnya adalah, kenapa walaupun dia tak terlibat secara langsung, dia juga kena laknat? Dia kata, aku kerja je, yang makan riba ataupun buat transaksi riba ni bos aku. Aku cuma catat minit mesyuarat, aku cuma catat resit saja. Tapi kenapa aku pun terlibat sekali kena laknat? Jawapannya adalah kerana mereka itu bertolong bantu dalam bab kemungkaran. Dan kalau dia tak ada, benda tersebut nescaya juga tak ada. Apa contohnya? Orang yang terlibat dengan arak ni, di antara yang diharamkan adalah orang yang serve, orang yang hantar. Kalau diminta, dia pergi hantar. Benda tersebut tak akan sampai kepada si peminum kalau dia tak hantar. Maka yang demikian itu, kenapa orang-orang ini walaupun mereka tak terlibat secara langsung melakukan dosa, kerana dia itu menolong, memudahkan orang melakukan dosa. Dan kalau mereka tak ada, benda itu juga tak ada. Jadi itulah kenapa dilaknat. Baik, syarah ni. Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala berkata, riba artinya penambahan atau penangguhan. Tadi itulah, tambah, tangguh. Kerana riba bisa berbentuk penambahan atas sesuatu dan bisa juga dalam bentuk penangguhan pembayaran. Jadi dia kata tambah ataupun tangguh. Dia bukan tangguh pembayaran, maksudnya tidak ada takabut, kita sebutkan tadi itu. Tidak berlaku takabut. Serah dan juga terima dalam satu majlis yang sama. Allah Ta'ala menjelaskan hukum riba dalam kitabnya dan disebutkan pula ancamannya. Demikian pula Nabi SAW telah menjelaskan hukum riba dan ancamannya. Nabi SAW telah menjelaskan proses terjadi riba dan cara-caranya. Sesungguhnya riba ada di dalam 6 jenis benda. Tadi yang ditanya tu, emas, perak, gandum, beras, kurma dan garam. Inilah 6 jenis barang yang biasa dijadikan objek riba. Kalau ubi macam mana? Ubi kayu. Apakah boleh dijadikan bahan yang termasuk ataupun benda yang termasuk dalam riba? Ubi kayu. Orang Afrika, dia mungkin tak makan nasi macam kita. Dia makan apa? Pisang. Ubi-ubian, pisang-pisangan. Apakah termasuk sekali? Jawapannya adalah ya, termasuk sekali. Pisang sama je pisang. Nak tukar pisang montel dengan pisang apa? Pisang tanduk. Sama. Nak tukar pisang tu berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Nak tukar pisang. Kalau ubi contohnya, nak tukar berdasarkan apa? Berapa banyak ubi ataupun berdasarkan kilo? Berdasarkan kilo. Itu sebab ada sebagian para ulama menyebutkan, mana-mana barang yang jualannya berasaskan timbangan, maka ia termasuk dalam item ribawi. Aha.
Beras dengan pisang boleh ditukar sebab jenisnya berbeza. Kalau jenis sama, ubi kayu, ubi keledek, boleh tak tukar? Boleh, sebab benda lain. Itulah, dia kena sama. Kena contoh dia durian udang merah Johor dengan Pahang. Sama udang merah. Tapi ada orang, mungkin orang Pahang dia suka udang merah Johor. Dia ada sikit beza ni. Nama sama tapi mungkin dia contohlah kalau ubi pokok lah. Ubi dekat Perak, ubi kayu Perak lain untuk dengan ubi kayu KL. Dia bentuk. Jadi dia kena tukar, asal sama jenis, maka dia punya nilai ataupun timbangan juga mesti sama. Jika engkau menukar sesuatu barang yang sejenis, ini disebut tadi, maka engkau harus memperhatikan dua perkara, iaitu ada kesamaan nilai dan saling menerima. Maksudnya nilai dia sama. Tak boleh ubi Perak sekilo tukar dengan ubi Kuala Lumpur 1,5 kilo. Kuala Lumpur ada ubi contoh gitu kan. Sama aja, tak boleh sekilo. Kemudian kena ada takabut, iaitu serah terima dalam satu majlis. Tak boleh bertangguh. Itu saling menerima barangnya sebelum berpisah. Jadi ingat dua benda ni saja. Kalau benda tersebut memberikan item ribawi, nilai mesti sama dan juga mesti ada takabut dalam satu majlis yang sama sebelum berpisah. Jika engkau menukar perak dengan perak, maka kedua perak tersebut harus memiliki berat yang sama dan terjadi proses serah terima dari kedua pihak sebelum berpisah. Jika engkau menukar gandum dengan gandum, maka kedua gandum tersebut harus memiliki berat yang sama dan terjadi proses serah terima dari kedua belah pihak sebelum berpisah. Jika engkau menukar kurma dengan kurma, maka kedua kurma tersebut harus memiliki berat yang sama dan terjadi proses serah terima dari kedua belah pihak sebelum berpisah. Demikian pula halnya jika engkau menukar garam dengan garam. Dia garam bukit ke, garam gunung ke, garam pantai ke, asal namanya garam, yang kita makan masin menyebabkan darah tinggi, maka kena sama timbangannya. Cara seperti ini harus diperhatikan jika engkau menukar sesuatu dengan barang yang sejenis dari ke-6 jenis barang tersebut di atas. Apabila engkau menukar sesuatu dengan barang yang tidak sejenis, maka haruslah terjadi serah terima sebelum berpisah. Jadi kalau tak sama jenis, boleh saja. Okay, asalnya secara umum, ini secara umum. Kalau tak sama jenis, maka boleh saja. Sebab dalam muamalat, kita juga ada khiyar. Khiyar, tahu kan khiyar? Siapa sini pernah beli kereta dekat Kasem? Kalau kita beli kereta tu sebelum tu, kan dia bagi tempoh masa kita. Dia kata kalau awak puas hati, lepas 3 hari kira dah awak punyalah, kira berlaku transaksi. Kalau awak tak puas hati, awak pulang semula. Itu dalam konsep muamalat kita sebut sebagai khiyar, dan itu boleh bertangguh. Khiyar maksudnya, baik, saya beri awak pilihan 3 hari awak test kereta ni. Kalau awak setuju, jadi kalau awak tak kontak apa-apa dengan saya, kira awak belilah, maka akan berlaku proses pembayaran. Kalau awak tak setuju, awak pulang balik. Itu boleh, tak ada masalah. Itu dalam muamalat kita sebut sebagai khiyar, pilihan. Jika engkau menukar satu sak gandum dengan 2 syair, maka hal ini tidak dilarang. Akan tetapi, dengan syarat harus terjadi proses serah terima sebelum berpisah. Apabila engkau menukar satu sak kurma dengan 2 syair, maka hal ini pun tidak dilarang. Kalau benda itu sebut bertimbang, kemudian tidak sama jenis, tak ada masalah kalau tak timbangannya sama. Nak 2 satu. Apa kacang pistachio dengan kacang tanah. Boleh tak tukar? Tak sama timbangan. Beza jenis lah.
Okay. Tapi kalau kacang tanah daripada negeri Perak, kacang tanah daripada negeri Johor, namanya kacang tanah tak boleh. Kena sama. Baik. Mari kita lihat ke perenggan kat bawah. Ini sebab kat atas tu dia sama saja. Ini Syekh Ibn Uthaymin cuba syarah ataupun tafsir ayat alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Yang pertama, okey. Syaitan ternyata bisa menguasai merasuki anak cucu Adam. Ini yang pertama. Yang kita dah sebutkan tadilah. Jadi dalam ayat tadi yang kita baca, boleh syaitan merasuki manusia. Kita mohon keselamatan kepada Allah dari hal ini. Kecuali apabila Allah memberikan karunia kepada seorang dengan zikir-zikir yang syar'i yang bisa melindunginya dari syaitan, seperti membaca ayat kursi pada setiap malam atau membaca ayat-ayat yang lain sebagaimana yang kita ketahui bersama. Syaitan bisa menguasai anak cucu Adam dan merasukinya sehingga si korban berjalan terseok-seok. Apa tu, tangannya mengepal dan kakinya berjingkrak-jingkrak. Apa dalam bahasa Melayu ini terseok-seok? Terjingkit-jingkit kot ni. Maka para pemakan riba yang berkelakuan seperti seorang yang sedang dirasuki syaitan seperti orang gila. Yang kedua, terjadi perbezaan pendapat di antara para ulama rahimahullah. Apakah makna tidak mereka berdiri dari kubur-kubur mereka pada hari kiamat, melainkan dengan cara seperti ini. Maksudnya mereka berdiri di alam kuburnya seperti orang gila seolah-olah syaitan sedang merasukinya, ataukah maknanya bahawa mereka tidak bisa berdiri kerana riba, dikarenakan mereka biasa makan riba dan seolah-olah mereka adalah orang gila kerana ketamakan, keserakahan dan kerasukan mereka, kerakusan mereka, sehingga di dunia ini mereka pantas disebut orang-orang yang kerasukan. Yang benar bahawa ayat tersebut apabila memungkinkan memiliki dua makna dan ayat tersebut mencakup kedua makna tersebut sekaligus. Maksudnya semasa di dunia mereka selalu bertindak sembarangan dan berbuat seperti perbuatan orang yang kerasukan syaitan. Maka sama halnya di akhirat, mereka akan bangkit dari alam kubur dengan cara seperti ini. Itu yang kedua, tentang apakah yang maksudkan illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Kemudian yang ketiganya, kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk menjelaskan bahawa mereka telah melakukan penganalogian yang tidak tepat. Mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Hal ini sama halnya seperti ketika engkau menjual seekor kambing kepada seorang seharga 100 rial yang dianalogikan dengan engkau menukar 1 dirham dengan 2 dirham. Apakah ada perbezaannya? Lalu mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Jadi pada penyataan ini Syekh Ibn Uthaymin cuba maklumkan kepada kita di antara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ancaman kepada pemakan riba ataupun orang yang bermuamalah dengan riba ini adalah mereka ini mengatakan riba itu sama saja dengan jual beli. Diberikan contoh kat sini, kambing. Kata kambing jual 100 rial, dia kata apa bezanya menukarkan dengan 2 dirham? Apakah ada perbezaannya? Lalu mereka berkata jual beli itu sama sahaja dengan riba. Sedangkan benda tersebut tidak begitu. Contoh macam orang yang laki perempuan berkesedudukan, dapat anak, dia kita sama juga. Akhirnya dapat anak. Nikah tak nikah, kau dapat anak, aku pun dapat anak. Apakah ada bezanya? Laki perempuan duduk serumah, tak ada akad nikah, dapat anak. Dia kata engkau ada majlis, ada akad, kemudian dapat anak. Dia kata sama saja, kami dengan engkau sama. Apakah kita setuju? Kenapa tak setuju? Jadi itu adalah analogi orang yang
kata sama saja, konvensional ataupun riba sama. Kita bagi tahu bahawa orang yang berzina dapat anak dengan orang yang dia sama macam tu. Kalau orang kata alah, beza akad aja. Disebabkan akad itulah anak tersebut menjadi luar nikah seorang. Satu lagi, anak tersebut boleh nisbahkan kepada bapa dia dan juga dia boleh mewarisi harta. Hanya kerana akad. Walaupun dua-dua dapat anak, tapi hukumnya ataupun hasilnya berbeza. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada akan datang. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.